Sasaran 35% tenaga mahir menjelang 2030 boleh dicapai sekiranya kerjasama kerajaan dan pemain industri terus diperhebat. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, pelbagai insentif dilaksana Kementerian Sumber Manusia bagi meningkatkan kemahiran sekaligus membuka lebih banyak peluang pekerjaan. The Ministry of Human Resources have also introduced various initiatives to provide upskilling, placement, employment, and income generation opportunities for communities in need, such as single mothers, former prisoners, senior citizens, and persons with disabilities. These are good efforts to ensure that no one is left behind, and we can grow together as a nation. With the initiatives put forward by the Ministry of Human Resources and the collective efforts of industry players, I am confident that we can achieve our goal of having a 35% skilled workforce by 2030. Baginda bertitah semasa berkenaan merasmikan persidangan dan pameran modal insan kebangsaan di Ibu Negara. Aktiviti penculikan di perairan Sulu semakin berkurangan dan terkawal. Situasi positif itu hasil kerjasama Malaysia dan Filipina yang melaksanakan pengawasan rapi di perairan itu bagi mengurangkan ancaman. Long Range Radar di Labuan dengan tahap jangkauan penglihatan radar melebihi 10,000 km dapat mengawasi perairan dengan baik. Kerana di kawasan Labuan Atuk Putua, dia tak boleh menampak sampai kawasan jauh kerana mereka akan nampak 10,000 ke atas saja. Jadi kita perlu satu radar, long range radar lagi, dioperasikan ataupun diletak di kawasan pulau layang-layang untuk kita melihat lebih jauh lagi di depan supaya dia dapat menjangkau di luar kawasan EEZ kita. Jadi kita boleh tahu gerakan ataupun apa saja perkara berlaku di luar kawasan EEZ kita. 5,640 kawasan berisiko banjir dikenal pasti di seluruh negara susulan monsun timur laut bermula November hingga Mac tahun depan. Berikutan itu, Jabatan Pengairan dan Saliran kini siap sedia dari pelbagai aspek untuk berdepan bencana tersebut. Persediaan meliputi jangka masa panjang dan pendek turut dilaksanakan bagi mengurangkan kesan banjir. Langkah jangka pendek ialah membuat kerja pembaikan terhadap semua infrastruktur supaya parit, kita punya PAM dan sebagainya. Ini adalah langkah jangka pendek. Dan langkah panjang ini kita telah diberi peruntukan yang besar oleh Kerajaan Persekutuan berjumlah 9.8 bilion untuk melaksanakan projek-projek tempatan banjir berkeutamaan tinggi. Ini adalah langkah jangka panjang lah. Dua-dua tetamu kita, saya ucapkan terima kasih. Beliau ditemui selepas hadir dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Akses untuk semua menjadi tema sambutan psoriasis sedunia tahun ini. Fokusnya setiap pesakit ada akses penjagaan dan sokongan berkesan. Bagi merealisasikan hasrat itu, kesedaran masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk menyokong pesakit yang terkesan. Dengan adanya rawatan, dengan adanya social support yang bagus, yang baik daripada kalangan pengidap-pengidap pesakit psoriasis ini dan juga sokongan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan pakar-pakar dermatologi yang berada di dalam KKM, termasuklah juga daripada persatuan-persatuan yang berkaitan dengan dermatologi dan tertubuhnya Persatuan Psoriasis Malaysia dan sebagainya. Ini akan meyakinkan pesakit-pesakit kita untuk terus menjalankan aktiviti harian dengan lebih baik lagi. Meskipun tiada ubat penawar khusus, Kementerian Kesihatan tetap menawarkan pakej rawatan ubat biologi. Ini kerana berdasarkan kajian, penyakit itu berisiko membawa kepada penyakit darah tinggi, kencing manis, sakit jantung dan jejaskan kulit serta sendi utama. Beliau kata demikian dalam ucapan sambutan Hari Psoriasis Sedunia 2023 di Ibu Negara. Masalah kewangan dihadapi kelab Liga Super ketika ini mampu mengganggu perancangan Liga Bola Sepak Malaysia MFL untuk mengekalkan jumlah pasukan bertanding pada musim depan. Perkara itu diakui Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Stuart Ramalingam. Jelas beliau, struktur Liga Super dengan penyertaan 14 pasukan ketika ini adalah yang paling terbaik. Antara
Keluaran daripada Kipre, Paulo Josue. Tahun lepas MFL telah membuat keputusan yang amat keras untuk menolak lesen dua pasukan negeri iaitu Melaka dan juga Sarawak. Dan itu menunjukkan seriousness daripada FIB, First Instance Body, bukan daripada Sekretariat MFL, daripada Badan Pelesenan. Dan kami lihat tahun ini Badan Pelesenan juga mengambil kedudukan yang sama di mana perkara isu gaji ini yang kita hendak berhentikan daripada industri bola sepak kita telah pun berlaku lagi. Dalam pada itu, Datuk Stuart turut mengesahkan dua pasukan berdepan isu pembayaran gaji musim ini.